Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Juhairi bin Abdul Rashid dalam sesi pembelajaran yang berkaitan dengan kelas Kafah Online. InsyaAllah kali ini Ustaz akan berbincang ataupun kita berkongsi mengenai panduan ujian lisan UPKK, iaitu penghayatan cara hidup Islam, PCHI. Okey, sebelum ini Ustaz telah ada membuat satu video mengenai ujian lisan, iaitu mengenai Al-Quran, panduan ujian lisan UPKK Al-Quran. Boleh tengok dalam channel Ustaz. Okey, untuk hari ini bagaimana yang dikatakan penghayatan cara hidup Islam. Okey, kita teruskan saja. Ringkasan jadual ujian lisan UPKK. Okey, seperti mana yang kita tahu bahawa ujian lisan ini mempunyai apa dia? 3 subjek teras, iaitu amali solat, penghayatan cara hidup Islam dan Al-Quran. Tahu? Amali solat dan penghayatan cara hidup Islam. Bila diuji kepada calon-calon? Tengok bila. Okey, bermula bulan Februari hingga Ogos. Ini satu tempoh yang cukup lama untuk calon-calon UPKK bersedia dalam ujian lisan ni, baik amali solat ataupun penghayatan cara hidup Islam. Tengok Al-Quran. Al-Quran biasanya bermula bulan September, iaitu sebulan sebelum ujian bertulis UPKK. Ini gambaran awal mengenai perjalanan ataupun jadual ujian lisan UPKK setiap tahun. Okey, kita teruskan. Apa calon akan dapat dengan mengikuti panduan ujian lisan penghayatan cara hidup Islam ini? Okey, apa yang kamu dapat? Kata pertama apa dia? Satu, faham pembahagian ujian lisan PCHI. Terbahagi kepada berapa bahagian? Sebelum pada ini kita tak tahu. Kita cuma tahu PCHI sahaja, tapi kita tak tahu bagaimana pembahagian. Ada bahagian, ada kod-kod tertentu. Nanti kita tengok selepas ini. Tengok. 2, tahu pembahagian markah ujian PCHI. Tengok. Tahu bagaimana bentuk soalan akan ditanya. Yang keempat, tahu bahagian mana untuk skor markah. Tengok seterusnya. Ada contoh soalan sebagai panduan. Dan yang keenam, rasa bersedia menghadapi ujian lisan UPKK nanti. Tengok, penghayatan cara hidup Islam. Ada berapa bahagian? Kita tengok. Pertama, bahagian A, iaitu tajuk bahagian A. Apa yang akan ditanya? Peradaban. Tengok apa dia peradaban. Dia ada 17 kod. 17 kod ni bermakna 17 perkara ataupun 17 tajuk. Okey, dalam setiap satu tajuk ni dia akan dipecah-pecahkan dalam beberapa soalan. Kita tengok. Okey, 8 dalam 17 kod ni, 8 akan ditanya oleh ustaz ataupun ustazah penguji PCHI nanti. Tengok seterusnya. Okey, 8 kod ini 40 markah. Ingat, bahagian A 40 markah. Okey, tengok. Bahagian B apa dia? Penghayatan solat. Tengok bahagian B. Okey, ada 3 kod saja. 3 kod ni, setiap kod ada pecahan soalan dia. Tengok. Kesemua kod akan ditanya, bermakna semua soalan ni akan ditanya dan semua soalan ni awak perlu jawab. Tengok seterusnya. Okey, 15 markah. Okey, bahagian B 15, bahagian A 40. Tengok. Bahagian C apa dia? Penghayatan Al-Quran. Kita tengok. Ada 4 kod. Okey, tengok.
Okey, kesemua kod akan ditanya. Ini bermakna semua 4 kod tersebut awak perlu jawab. Tengok seterusnya. 20 markah. 20 markah. 20, 15, 40. Tengok seterusnya. Bahagian D. Apa dia? Keprihatinan. Ada 24 kod. Banyak. Bermakna 24 tajuk. Itu dia. Tetapi 5 kod sahaja akan ditanya. Dekat sini 25 markah. Okey, sekarang boleh tengok. Apa dia? Bahagian dan apa dia? Apa setiap bahagian tu? Okey, kemudian apa dia? Berapa markah setiap bahagian tu? Dan bahagian mana yang awak perlu fokus? Mana perlu fokus? Semua perlu kena fokus. Okey, terutama sekali bahagian A. Okey, sebab bahagian A 40 markah. Okey, tengok seterusnya. Okey, bahagian A, peradaban. Tengok. Penghayatan cara hidup Islam. Bahagian A, peradaban, yakni 17 kod, 8 kod soalan akan dipilih 40 markah dekat sini. Tengok apa dia kod-kod tersebut. Tengok. A1 itu kod. A lah, kalau B lah. Adab terhadap kedua ibu bapa, 5 markah. Ada 17 kod. Tengok. Adab di rumah, adab dengan guru, adab di sekolah, adab belajar, adab bercakap, adab makan dan minum, adab qada hajat, adab berpakaian, adab tidur, adab berjiran, adab berziarah, adab bermasyarakat, adab di rumah, adab berkenderaan, adab dengan tetamu. Nampak? Ada 11 kod. Ini kod. Setiap kod ini ada pecahan soalan-soalan dia. Soalan dia dalam antara 2 hingga ke 5 soalan dalam setiap kod. Tadi Ustaz cakap apa dia? Dari 17 semua ni, okey, 8 kod akan ditanya. Okey, tak kisahlah mana-mana pun. A1 ke, A4 ke, A6 ke, A12 ke, A13 ke, A14 ke, terpulang kepada penguji, ustaz dan ustazah dia nak tanya mana. Jadi kamu mestilah bersedia. Okey, tengok. Kalau kita perhatikan betul-betul PCHI ni, tengok, adab terhadap keluarga, adab-adab semua ni berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan subjek ataupun mata pelajaran adab. Di sini ustaz boleh katakan ujian lisan PCHI ini ada ujian lisan adab. Okey, boleh dikata semua dalam PCHI ini berkaitan dengan adab, tingkah laku, perbuatan kita seharian. Itu dia. Ini seolah-olahnya ujian lisan adab. Ustaz, tak ada buku nak belajar lah Ustaz. Contoh, ada ramai yang tanya, perlu ada buku tak? Tak perlu, sebabnya semua ini awak dah belajar dalam subjek adab. Dari tahun 1 sampailah tahun 5. Semua ni dah belajar ni. Adab sekolah, adab belajar. Belajar tak? Semua dah belajar. Jawapan kena cari sendiri. Okey, berbincang dengan guru. Kemungkinan guru subjek PCHI akan memberi nota-nota yang berkaitan dengan soalan-soalan tersebut. Di situ boleh dapat. Okey, tengok contoh soalan. Ni contoh soalan dia. Ustaz ambil A4. Mana A4? Adab di sekolah. Ni soalan dia. Di kawasan mana dan dalam keadaan apa kamu perlu beradab di sekolah? Itu soalan dia. Nak jawab apa? Ada 5 sini. 5 jawapan. Setiap satu dia 1 markah. Jadi 5 markah. Nak tak nak apa dia? Jawapan awak kena cari dan hafaz.
Itu sahaja jalan je. Ataupun awak boleh banner fikir sendiri apa dia, jawapan dia, tak apa, boleh. Selagi mana dia bersesuaian dengan soalan. Itu dia. Contoh tadi, bersama kawan, di dalam kelas, harta sekolah, di kantin, di perhimpunan. Itu dia tempat-tempat awak perlu beradab ketika berada di sekolah. Boleh tengok dalam buku apa dia, buku PCHI ada ni. Okey, tengok. Itu sahaja untuk bahagian A. Seterusnya, tengok bahagian B, iaitu penghayatan solat. Penghayatan cara hidup Islam bahagian B. 3 kod soalan akan dipilih, 15 markah bermakna 3 kod inilah mesti awak jawab. Itu dah apa dia? B1 menunaikan solat fardu, B2 menunaikan solat fardu ain dan kifayah, B3 solat sunat. Ada 3 apa dah? 3 kod dia akan setiap kod mengandungi 2 ataupun 5 soalan. Contoh dia tengok. Ni contoh apa dia? B1. Okey, menunaikan solat fardu. Okey, soalan dia. Okey, sebelum tu berkaitan dengan soalan ni, berkaitan dengan soalan bahagian B ni. Dia gini je kaedah dia. Jawapan dia selalu, kadang-kadang, tidak pernah. Itu je jawapan yang awak perlu jawab. Contoh, okey, melaksanakan solat 5 waktu. Berapakah kekerapan kamu melaksanakan solat 5 waktu? Nak jawab apa? Kadang-kadang. Kadang-kadang apa dia? Dapat separuh markah. Jawab dia selalu, bermakna awak 5 waktu awak apa? Solat fardu. Okey, contoh lagi soalan. Adakah kamu solat di awal waktu? Tidak pernah, tiada. Maka tak ada markah lah kat situ. Kat sini boleh tak menipu? Jawab dengan keikhlasan hati kita. Tak baik menipu, berdosa, tak berkat walaupun kita lulus. Okey, tengok seterusnya. Ingat, bahagian B dan C ni sama je kaedah dia. Tengok C, penghayatan Al-Quran. Okey, 4 kod soalan akan dipilih, 20 markah. 4 tajuk akan ditanya dan 4 tajuk itu juga awak perlu jawab. Tengok apa dia. C 1, membaca Al-Quran sebelum dan selepas solat. Membaca Al-Quran di malam Jumaat, hujung minggu ataupun hari cuti. Mendengar, melihat bacaan Al-Quran. Typo kat situ. Okey, C4, membaca buku agama, mendengar ceramah agama. Okey, tengok. Kaedah jawapan yang awak perlu jawab adalah sama. Selalu, kadang-kadang, tidak pernah. Okey, contoh. Berapa kalikah kekerapan anda membaca Al-Quran seorang diri? Apa dia? Kadang-kadang. Bermakna separuh markah. Selalu dapat markah penuh. Itu dia kaedah soalan dan jawapan bahagian B dan C adalah sama. Okey, seterusnya bahagian D, keprihatinan. Tengok, 24 kod, 5 kod soalan akan dipilih, 25 markah, ada 24 tajuk. Kita tengok D1, amanah, ikhlas, taat, sabar, berani, tawaduk. D7, istiqamah. D8, bersyukur, bermaruah, adil, malu.
bertanggungjawab, pemaaf, tolong menolong. Okey, seterusnya tu dia. D22. D ni bukan nama durian, bukan nama durian musangking D24 high O, bukan. Ini nama kod dalam PCHI. D23, D24. Okey, menyayangi binatang. Ni dia. 24 kod. 5 kod akan ditanya kepada calon, kepada awak semua. Okey tak? Tak kisahlah mana-mana pun, di 12 ke, di 14 ke, janji 5 kod akan ditanya. Contoh, okey, D2 ikhlas. Contoh dia, apakah ciri-ciri orang yang ikhlas? Apa dia? Niat kerana Allah, tolong menolong, berkasih sayang, tidak tamak, pemurah. Bermakna awak kena cari jawapan dia. Itu awak kena study. Sebab tu masa tempoh pengujian PCHI dan amali solat ni panjang. Februari sampai Ogos, panjang tu. Sempat lagi untuk awak study dan mencari jawapan dan belajar lagi. Sempat. InsyaAllah dengan bimbingan guru ataupun ustaz-ustazah, insyaAllah boleh dapat semua ni. Okey. Nak tak nak awak kena hafaz dan cari jawapannya. Okey dah. Seterusnya. Okey. Biasanya setelah diuji, kamu akan markah, kamu akan diisi dalam satu borang khas untuk markah PCHI. Contohnya seperti ini. Ni contoh dia. Contoh nama Adam bin Malik. Itu nombor angka giliran dia, kod dia. A2 yang ditanya 5 markah. Contohnya tu dia, kod markah dia. Tu dia. Ni untuk Adam ya. Tu dia kod. Tu dia. Markah dia. Boleh tahan Adam ni. Cerdik ni. Itu dia. Tengok. Bahagian A 38 markah. Tengok bahagian B 15 markah, C 20 markah, D 25 markah. Jadi markah semua 90 markah. Wow. Akan ditandangi oleh guru penguji. Contoh itu dia. Tahun 2028. Ni bermakna apa dia? Video ni datang dari masa hadapan. Cantik. Gurau-gurau je. Contoh. Ini contoh. Itu dia. Disahkan oleh dia contoh. Jadinya tahniah, anda telah mendapat A dalam ujian lisan PCHI. Mudah ke tidak? Mudah sahaja. Sebab tempoh risau. Sebab ada tempoh untuk ujian lisan UPKK ni panjang. Sempat awak belajar, tanya kepada guru yang mengajar. InsyaAllah boleh dapat A dalam ujian lisan UPKK. Ustaz rasa cukup sampai di sini sahaja. InsyaAllah kita akan berjumpa dalam video yang akan datang. Okey, sebelum daripada itu, jika video ini bermanfaat untuk kita semua, sebagai tanda sokongan, Ustaz mohon subscribe, like dan share channel Ustaz ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.